petang. Pada hari ini kita akan menemu bual seorang pensyarah yang akan berkongsikan pandangan beliau mengenai topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi temu bual, saya ingin memperkenalkan Puan Kausar binti Razali yang merupakan seorang pensyarah Pusat Pengajian Teras di Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda dan master di Maghribi. Sekarang beliau sedang menyambung pengajian ke peringkat PhD di Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu. Beliau sudah pun berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Baiklah, kita teruskan pada topik kita iaitu vandalism dalam kalangan remaja. Vandalism merupakan satu perbuatan yang merosakkan atau memusnahkan harta benda awam tanpa sebab yang sah dan salah di sisi undang-undang. Seperti mana yang kita tahu, vandalism bukan lagi satu jenayah yang baru, bahkan telah berlaku dari dulu lagi. Jenayah vandalism ini masih lagi berlaku pada setiap tahun dan ini menimbulkan pelbagai persoalan kepada kami. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan pada soalan yang pertama. Soalan pertama, menurut pandangan Puan, adakah penghayatan rukun negara mampu menjadi perisai bagi ibu bapa untuk mendidik anak-anak agar dapat mencegah kegiatan vandalism? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pandangan saya, vandalism ini dapat dibendung dengan kaedah ataupun dengan langkah pendidikan daripada ibu bapa kerana pendidikan awal itu bermulanya daripada rumah. Jadi kaedah terpenting dalam membendung kegiatan vandalism adalah melalui pendidikan dalam kalangan keluarga. Jadi apabila keluarga itu dapat mendidik anak-anak dia iaitu rasa cintakan negara dan juga penghayatan rukun negara, maka gejala ini dapat dibendung. Dan juga melalui pendidikan pihak ibu bapa untuk memupuk rasa cinta dan sayang kepada kemudahan awam dan juga memberi penekanan agar semua anak dan pelajar menjaga kemudahan awam serta menghargainya dan juga menanam rasa tuntutan moral yang tinggi untuk menjaga kemudahan awam tersebut. Okey, macam kita tengok dekat negara Jepun kan. Macam mana negara Jepun, rakyat dia sangat menjaga alam sekitar kan. Kita tengok dan juga kemajuan negara dia kan. Kerana pendidikan itu bermula daripada kecil. Daripada kecil macam mana ibu bapa kanak-kanak tersebut dan juga pihak sekolah tadika, mereka tak menekankan akademik tapi mereka menekankan sejarah dan juga adab dalam kalangan kanak-kanak. Kerana apabila kanak-kanak itu telah dididik daripada awal, maka insya-Allah apabila dia membesar, dia akan membesar dengan rasa cinta dan juga moral yang tinggilah terhadap negara. Jadi perkara itu dapat dibendunglah dengan pendidikan yang bermula daripada rumah. Baiklah, soalan kedua. Pada pandangan Puan, apakah benar berlakunya vandalism boleh dikaitkan dengan tiada penghayatan rukun negara dalam diri ekoran tidak diterapkan oleh ibu bapa? Ya, betul. Okey. Gejala vandalism ini berlaku kerana kurangnya kesedaran dalam kalangan remaja. Dan puncanya berlaku yang pertama adalah kerana perbuatan melepak. Okey, jadi apabila remaja itu terlibat dengan gejala melepak, mereka merasa bosan. Jadi bila mereka rasa bosan, mereka nak melakukan aktiviti-aktiviti yang sia-sia, kan? Jadi bila dia rasa bosan, jadi dia mengisinya dengan perbuatan yang sia-sia. Jadi dia tak ada kerja nak buat. Jadi salah satu cara ialah dia melepaskan kebosanan itu dengan cara yang salah, iaitu seperti menconteng dinding, merosakkan kemudahan awam, kan. Tapi pada waktu yang sama, kita juga tak boleh menyalahkan pihak ibu bapa kerana kita tahu remaja ni dah besar, bukannya kanak-kanak kecil seperti sekolah rendah tadika kan. Jadi apabila kita kata remaja, mereka mampu membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi apabila mereka dah masuk ke alam universiti, jadi tanggungjawab ibu bapa tu dah terlepas. Dia atas inisiatif remaja itu sendiri. Okey, jadi dalam perkara ini kita tak boleh juga menyalahkan 100% kepada pihak ibu bapa, tapi juga atas kesalahan pelajar tu sendirilah ataupun remaja tersebut. Okey, jadi tujuan mereka melakukannya puncanya yang pertama adalah melepak kan. Mereka tak tahu nak buat apa. Jadi mereka melepaskannya dengan cara yang salah lah, iaitu merosakkan kemudahan awam,
menconteng dinding. Dan pada waktu yang sama ada juga yang melepaskan rasa marah kan. Iaitu dilepaskan dengan rasa marah iaitu menconteng dinding tadi. Yang kedua adalah mencuri dan juga mendapatkan keuntungan. Jadi adanya remaja ni dia merosakkan harta benda, dia bukan nak rosakkan harta benda tapi dia nak mendapatkan keuntungan iaitu seperti mencuri besi buruk kan untuk dijadikan bahan jualan lah. Okey. Contohnya berlaku di Sabah pada tahun 2008 kan. Menara talian penghantaran elektrik di Sabah ni mengakibatkan satu Sabah tu gelap. Kerana apa? Kerana 20 batang besi menara itu hilang dicuri oleh remaja. Okey, jadi yang kedua adalah kerana perbuatan mencuri dan juga untuk mendapatkan keuntungan. Okey. Yang ketiga adalah kerana sikap buruk remaja tersebut. Okey, iaitu ada yang melakukannya secara suka-suka. Jadi itu adalah punca daripada sikap buruk remaja tersebutlah. Bukan kerana salah ibu bapa. Kerana ada ibu bapa yang memang sudah dari awal-awal menekankan ataupun mana-mana ibu bapa dia akan memberi pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya kan. Jadi bila dah membesar atas remaja tu sendirilah menentukan baik buruk sikap dia. Baiklah, soalan yang ketiga ialah, sebagai seorang yang bertanggungjawab, apakah tindakan Puan apabila melihat segelintir remaja melakukan vandalisme di tempat awam? Okey. Jadi apa langkah yang saya akan lakukan ataupun cara untuk menangani gejala vandalisme ini adalah yang pertama melalui teguranlah. Okey. Jadi saya akan menegur remaja tersebut dengan cara yang baiklah iaitu perbuatan dia ini adalah salah. Okey, dan juga menyalahi peraturan. Okey. Yang kedua, kalau mereka mengendahkan nasihat saya akan melaporkannya kepada pihak berkuasa lah supaya mengambil tindakan terhadap remaja tersebut. Okey, kerana kita tak boleh ambil tindakan sendiri. Jadi kita serahkan pihak berkuasa lah mengenakan tindakan kepada remaja yang melakukan jenayah tersebut. Yang ketiga, saya akan melaporkan kepada pihak penjaga remaja tersebut kalau saya mengenali keluarga ataupun ahli keluarga remaja tersebut agar memberi teguran kepada anak mereka. Okey. Baiklah, soalan yang seterusnya ialah, segelintir masyarakat menyatakan bahawa tingkah laku vandalisme ini dipengaruhi oleh pendidikan atau asuhan ibu bapa. Adakah Puan setuju dengan pernyataan itu? Saya kurang bersetuju. Seperti yang telah saya katakan tadi, bila dah meningkat usia remaja, dah besar kan. Contohnya bila dah masuk alam universiti. Jadi ibu bapa dah lepaslah tanggungjawab kerana ada pelajar yang duduk jauh daripada mak ayah. Mak ayah tak tahu apa anak-anak dia buat. Kan? Mungkin mak ayah dah berikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak dia orang. Jadi atas remaja tersebut untuk berfikir mana yang baik dan mana yang buruk. Kan? Kerana kita tahu umur-umur remaja ni mereka dah mula melangkah masuk ke alam universiti. Jadi ibu ayah hanya boleh menasihati daripada jauh sahaja dan hanya mampu mendoakan kebaikanlah untuk anak mereka. Jadi atas pelajar ataupun remaja tersebut untuk membezakan mana yang baik dan mana yang buruk kan. Okey. Soalan yang terakhir ialah, apakah yang boleh Puan kaitkan perbuatan vandalisme dengan isu-isu semasa pada masa kini? Okey. Isu-isu semasa, okey. Contohnya perbuatan vandalisme ini antara perkara yang berlakulah zaman sekarang ni ialah seperti kecurian besi kan. Okey, jadi ia mendatangkan bencana ataupun musibah kepada orang lain. Okey, contohnya kerosakan-kerosakan yang berlaku di taman permainan. Jadi apabila taman permainan tersebut berlaku kerosakan, maka kanak-kanak yang nak bermain dekat taman permainan tu akan mengalami kemalangan. Jadi perkara itu mendatangkan bahaya kepada kanak-kanak tersebutlah. Okey. Yang kedua adalah kesan vandalisme ni juga mendatangkan kesan kewangan kepada negara. Kerana apa? Kita tahu vandalisme ni adalah jenayah yang merosakkan kemudahan awam. Jadi apabila berlakunya kerosakan, jadi kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja yang besarlah untuk membaiki kerosakan-kerosakan pada kemudahan-kemudahan awam. Jadi duit cukai yang dibayar oleh rakyat terpaksa digunakan ataupun terpaksa dikeluarkan dalam jumlah yang banyak
untuk membaiki kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh jenayah vandalism ni. Jadi sedangkan duit tersebut boleh digunakan untuk perkara-perkara lain seperti pembangunan lain. Tapi apabila berlakunya vandalism ni, dia mendatangkan kesan kewanganlah kepada pihak kerajaan untuk mengeluarkan belanja yang besar nak membaiki kerosakan yang berlaku. Terusnya, yang seterusnya adalah akan mendorong ataupun akan menggalakkan lagi jenayah yang lebih buruklah jika tidak diambil tindakan. Contohnya remaja tersebut hanya bermula dengan jenayah vandalism iaitu sekadar menconteng, merosak, dia hanya suka-suka. Tapi lama kelamaan dia akan menjadi suatu tabiat yang buruklah. Dia akan memberi rasa keseronokan untuk melakukan kerosakan pada kemudahan-kemudahan tersebut, and then selepas itu dia mula mencuba pada perkara-perkara lain seperti mencuri, dan selepas mencuri merompak, kes ragu. Jadi perkara-perkara itu akan mendatangkan jenayah-jenayah yang lebih besar sebab mereka dah rasa seronok melakukan perkara-perkara tersebut seperti melakukan kerosakan pada kemudahan-kemudahan awam. Lepas tu lama-kelamaan mereka pun nak cuba perkara-perkara lain yang lebih besar kan, yang lebih menyeronokkan bagi mereka. Jadi ia akan mendorong kes-kes jenayah yang lebih berat lah. Selepas itu juga menimbulkan perspektif ataupun imej yang negatif lah pada pelancong-pelancong yang datang kan. Macam kita tengok sekarang ni Malaysia ni ramai pelancong datang kan, ataupun contohnya di negeri Terengganu. Banyak ramai pelancong-pelancong yang datang kan. Tapi baru-baru ini viral kan, viral di Facebook ataupun di media sosial. Berlakunya pembuangan sampah merata-rata di tempat tumpuan pelancong. Selepas itu berlaku banyak kerosakan-kerosakan di pusat rekreasi kan. Dan juga banyaklah berlakunya kerosakan, kemudahan-kemudahan awam di tempat tumpuan pelancong. Kerana apa? Kerana jenayah vandalism ini. Jadi ini memberikan imej yang buruk dan perspektif negatif kepada para pelancong. Dan pada waktu yang sama juga merosakkan alam sekitar lah dengan jenayah vandalism ini. Seperti bila diorang dah conteng kan, jadi bahan-bahan yang mereka conteng kan seperti pewarna kan ataupun grafiti yang dipanggil ten-ten warna tu, mereka akan membuang merata-rata. Jadi perkara itu mendorong kepada pencemaran alam sekitar. Okay. Berakhirnya soalan sebentar tadi, maka tamatlah sesi temu bual kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Puan Kausar binti Razali atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Kami mohon maaf sekiranya berlaku salah dan silap sepanjang sesi temu bual ini dijalankan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Sama. Minta semua buka kamera cakap gambar kejap. Okay, 1, 2, 3. Okay, dah. Terima kasih. Terima kasih, Saza. Sama. Terima Okay, Assalamualaikum semua. Salam. kasih. Terima kasih, Saza.